ini ke Majlis Pelancaran Garis Panduan Reka Bentuk Bandar Pusat Bandar Kuala Lumpur yang merangkumi 4 pertandingan, juga meliputi karya seni reka bentuk arca, penciptaan logo dan fotografi. Hadirin yang dihormati, memberkati majlis kita pada hari ini dipersilakan Cik Samsul Arifin Ilyas untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah hari yang penuh berkat ini, kami menandatangkan memohon limpah kurnia dan ihsan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang Engkau terima. Luaskanlah pintu rezeki kami dan tunjukilah kami jalan yang lurus yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis pelancaran garis panduan reka bentuk pusat bandar ini yang terpelihara lagi dilindungi. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kini majlis dengan sukacita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Mahfizah Karim, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Arkitek Isa Muhammad, Ahli Lembaga Penasihat Dewan Mulia Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Cengah, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan, rakan-rakan kita daripada pemaju-pemaju dan pemilik bangunan, daripada prima-prima architects. Thank you very much for your presence to this occasion. Dan pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran garis panduan reka bentuk bandar Pusat Bandar Kuala Lumpur, yang mana ianya akan membolehkan kita mengadakan pelancaran 4 pertandingan garis panduan reka bentuk bandar Pusat Bandar Kuala Lumpur. Untuk makluman yang berbahagia tansir-tansir teratuk tuan-tuan dan perempuan, selaras dengan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar bertaraf dunia, maka Kuala Lumpur perlu memperkukuhkan peranannya sebagai pusat perdagangan yang dinamik dan kompetitif berbanding dengan bandar-bandar raya yang lain seperti Jakarta, Singapura, Bangkok dan negara-negara di luar daripada Asia, sebagai sebahagian daripada our initiative to promote and portray Kuala Lumpur as a very dynamic city that can attract more people coming to Kuala Lumpur. So this is our attention today, that we hope that this, by having this urban design guidelines for Kuala Lumpur, something can be done to transform Kuala Lumpur menjadi lebih interaktif di masa-masa yang akan datang. Di peringkat antarabangsa, Kuala Lumpur telah mencapai satu tahap yang membanggakan, di mana berdasarkan laporan oleh World Tourism Organization, Kuala Lumpur kini berada pada ranking ke-7 sebagai most visited city in the world. Dan Bandaraya Kuala Lumpur juga terpilih sebagai bandaraya yang keempat sebagai most popular shopping destination in this region. Selaras dengan itu, kita perlulah mengambil inisiatif untuk memperindahkan bandaraya Kuala Lumpur dengan reka bentuk bandar yang menarik dan identiti tersendiri, merupakan salah satu faktor untuk membolehkan kita enhancing our ranking. Kini DPKF sedang mempergiatkan usaha untuk menyediakan garis panduan perancangan bagi memandu arah pembangunan masa depan dan melaksanakan pelbagai projek dalam pusat bandar bagi memperoleh reka bentuk bandar yang menarik seperti Heritage Trail, projek River of Life dan projek naik taraf Masjid Jamek.
Kajian garis panduan reka bentuk bandar bagi Pusat Bandar Kuala Lumpur telah dimulakan pada Oktober 2012. Kini garis panduan ini telah pun siap dan bersedia untuk digunakan pakai dalam memproses permohonan pembangunan di Pusat Bandar Kuala Lumpur. Garis panduan reka bentuk bandar disediakan berdasar kepada 4 teras utama, iaitu perancangan guna tanah dan fizikal, iaitu land use dan juga physical planning, jaringan pergerakan dan kemudahan sampaian, accessibility dan juga mobilization atau mobility dalam kawasan bandar, image dan identity, sejarah dan warisan, history and heritage. Garis panduan reka bentuk bandar bagi Pusat Bandar Kuala Lumpur mengandungi 2 komponen garis panduan, iaitu garis panduan keseluruhan kawasan pusat bandar meliputi garis panduan umum yang disediakan mengikut prisin. Kita menentukan prisinnya supaya kita dapat mewujudkan distinctive and establishing reka bentuk bagi kawasan-kawasan prisin yang kita kenal pasti. Garis panduan khusus yang keduanya adalah garis panduan khusus disediakan mengikut grid setiap prisin yang terlibat dan disokong dengan panduan pembangunan setiap lot dan building code. Garis panduan khusus ini meliputi garis panduan bagi bangunan, jalan, landscape dan warisan di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur. Garis panduan ini digunakan sebagai development control tool dan checklist dalam memproses dan mempertimbangkan permohonan pembangunan pusat bandar Kuala Lumpur. Garis panduan ini berperanan untuk menyediakan satu rangka kerja penilaian yang mantap di mana kepelbagaian dan kualiti seni bina boleh berkembang maju di samping memberi keutamaan kepada warga kota. And from now we start to understand the importance of to encourage people coming to the city centre. Space dalam bandar ini dapat menimbul dan menarik minat bagi mereka-mereka untuk datang ataupun pengunjung datang ke dalam pusat bandar. Oleh itu, garis panduan ini adalah amat penting to be given special consideration by pemaju-pemaju, juga para arkitek kita, syarikat-syarikat, firma-firma, dan juga kepada pegawai-pegawai kerajaan, terutamanya Dewan Bandar Kuala Lumpur, to understand the importance of this guideline bagi membolehkan kita menjadikan Kuala Lumpur sebagaimana yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkannya sebagai bandar 20 terbaik dunia pada tahun 2020. InsyaAllah, kalau tak sampai nombor 20 pun, we can achieve to the certain standard of world cities. Bersempena dengan pelancaran garis panduan reka bentuk bandar ini, 4 kategori pertandingan garis panduan reka bentuk akan dianjurkan, iaitu pertandingan karya seni. Kalau kita pergi ke luar negara, kita dapati banyak sudut-sudut dan ruang-ruang seni disediakan bagi membolehkan kita menonjolkan imej sebuah bandar. Umpamanya kalau kita pergi ke Melbourne, pergi ke Barcelona, pergi ke Madrid, kita dapati mereka mempunyai sudut-sudut karya-karya seni yang boleh dipamerkan. So for Kuala Lumpur, kita banyak ada ruang-ruang yang kita sediakan. Jadi bagaimana kita menggerakkan inisiatif to make sure that seni karya kita ni, kita ada banyak sculptures kita ada banyak pelukis dan sebagainya yang boleh memberikan satu sense kepada bandar kita bahawa bandar kita mempunyai karya seni yang boleh dipamer dan dipaparkan kepada orang ramai. Yang kedua ialah pertandingan reka bentuk arca. Ada juga bandar-bandar yang umpamanya Melbourne menjadikan arca ini sebagai meeting place. Kita di Kuala Lumpur tak ada lagi yang sampai ke peringkat terkenal, nak jumpa saya, wahai Minah yang dicintai, jumpa di sini. Tak ada lagi. So we have to create hal-hal seperti ini pada bandar kita supaya kita boleh createkan banyak meeting places yang akan menjadikan bandar kita lebih vibrant. Keempatnya pertandingan mencipta logo dan pertandingan fotografi. Penganjuran pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan warga kota menyumbangkan idea dan dalam penambahbaikan reka bentuk bandar
bagi meningkatkan imej bandar Kuala Lumpur berdasarkan pada konteks kawasan, kemudah sampaian di bandar dan antara visi serta mewujudkan sebuah bandar yang berdaya huni untuk semua lapisan warga. Dengan itu, warga Kota Kuala Lumpur akan lebih memahami perancangan serta tindakan semasa dan akan datang, dan ini membolehkan warga kota akan lebih prihatin ataupun peduli kepada perkembangan Bandar Raya Kuala Lumpur. Tansi-tansi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, sebagai penutupnya, saya berharap garis panduan reka bentuk bandar Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur ini dapat diaplikasikan dengan sebaiknya dalam pembangunan baru oleh pemaju-pemaju dan dapat dipahami, dapat diikuti oleh firma arkitek kita sebagai sebahagian daripada langkah kita untuk menjadikan Kuala Lumpur lebih menarik dan lebih dynamic serta mempunyai distinctive and building dan juga lapangan public square yang baik kepada Kuala Lumpur. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Datuk Mahdi, Jabatan Perancang Bandar dan jabatan-jabatan terlibat. Begitu juga dengan konsultan kita dan rakan-rakan kita yang bersama-sama pada tengah hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan termasuk warga kota yang sentiasa bekerjasama dan berbincang bersama-sama dalam penyediaan garis panduan ini. Semoga garis panduan ini mendatangkan kebaikan kita dalam membina Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia pada tahun 2020. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan garis panduan reka bentuk bandar Pusat Bandar Kuala Lumpur dan 4 kategori pertandingan reka bentuk yang diadakan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi, jadikan amalan kita bersama. Kreativiti, dibikin maju dan sejahtera. Budayakan inovasi, tingkatkan kemahiran diri. Semangat bekerja sama, menyumbangkan ia, membina bangsa. Thank you.